Dan tajuk kita memang menarik hari ini. Kita bawakan dari Hospital Pakar KPJ Rawang. Ya, dan anda boleh dengar dan tonton di Facebook Live jugalah, di Facebook IKIM FM. Ya, betul. Dan pastinya kita nak bersama dengan yang berbahagia Dr. Syariniza Mak Syahir, pakar perunding bedah am dari Hospital Pakar KPJ Rawang. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita pagi ni? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Dan terima kasih Dr. Syariniza dan juga Hospital Pakar KPJ Rawang membawakan doktor kita hari ini bercerita tentang batu hempedu. Mungkin sebagai mukadimahnya, kita nak tahu juga doktor, macam tadi pun ada pian cakap, cuba kita cek batu hempedu kita kat mana sebenarnya tu. Pundi hempedu lah. Pundi hempedu tu. Kat mana agaknya dalam badan kita kan? Silakan doktor. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada IKIM FM sebab jemput saya dan daripada KPJ Rawang lah datang sini. Okey, kita direct kepada soalan tadi, kedudukan kat mana punya hempedu kita. Fungsi dia kan. Okey, kalau kedudukan ni kalau kita pegang daripada luar badan ni, kita punya rusuk sebelah kanan bawah sekali. Kat bawah rusuk tu, kalau kita cucuk ke dalam sikit, dia lebih kurang kat situ. Kita punya pundi hempedu sebelah situ. Tapi dia tak rasa lah. Tak rasa lah. Kalau sihat tak ada rasa apa-apa lah. Ada yang kata bentuk dia macam pear, tapi yang kecil. Ya, betul. Kecil je. Kalau sihat, dia dalam keadaan kecil je biasanya. Lebih kurang besar mana? Besar dalam mungkin 5 kali 3 cm. Kecil lagi sikit. Okey. Dan apa fungsi pundi hempedu ni, doktor? Okey, fungsi dia, pundi hempedu ni dia tak hasilkan apa-apa benda yang penting dalam badan. Tapi dia fungsi dia penting sebab dia menyimpan benda. Dia menyimpan hempedu. Hempedu ni dihasil kat mana? Hempedu ni dihasil dekat hati kita. Jadi bila dihasilkan kat hati, dia tak terus guna. Dia akan simpan dulu dekat pundi hempedu ni. Jadi boleh faham hempedu dan pundi hempedu. Jadi bila kita perlu, baru dia akan pump keluar hempedu ni. Jadi bila kita perlukan hempedu ni, bila kita makan benda-benda yang berlemak, dia nak hadamkan lemak tu, dia nak hancurkan semua, kita perlukan hempedu. Jadi bila kita makan, dia akan pump keluar hempedu, dia campur semua, baru dia hadamkan lemak-lemak tu. Okey, faham. Walaupun dia kecil saiznya, mungkin peranannya, tapi penting peranannya, doktor ya, pundi hempedu ni untuk memproses makanan ataupun lemak-lemak yang kita makan tu. Okey. Dan tadi masa doktor suruh kita check dekat bahagian bawah ni kan, jumpa tak? Apa bezanya kalau katakan kita rasa dan kita tak rasa hempedu tu? Kalau kita rasa tak rasa, boleh kalau kita normal, biasanya kita memang tak rasa hempedu tu. Tapi kalau kita rasa tiba-tiba macam ada bengkak dekat situ, kita takut dah ada penyakit lah. Penyakit tu sama ada jangkitan kuman, radang. Jadi kalau macam, especially kalau dah terlalu sakit, kena check cepat-cepat lah. Kena buat scan semua. Itu yang nanti kita akan tanya juga tu, macam mana nak membezakan sakitnya bila mengalami batu hempedu. Mungkin ada orang dia terkeliru dengan gastritis, lepas tu sakit-sakit perut yang biasa, senak dan sebagainya lah. Nanti kita akan cuba bezakan juga. Mungkin doktor boleh beritahu lah, sebab doktor pakar kata, Dr. Syariniza, maknanya dah nampak dah benda tu sebab bukan bedah. Macam kami ni kat mana tak tahu bentuknya macam mana dan sebagainya. Cuma hari ni kita dah tahu tadi serba sedikit tentang fungsinya. Dan adakah batu hempedu ni boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, doktor? Masalah boleh. Tapi kebiasaannya dia ni lebih selalu berlaku pada wanita. Dua kali ganda pada wanita lah. Lepas tu biasanya umur 40 ke atas. 40 ke atas, dan biasanya orang yang macam agak gemuk, dia dapat macam tu. And then kalau macam kita ada penyakit-penyakit lain yang tinggi kolesterol, kencing manis, ini semua tu biasanya meningkatkan risiko kita untuk dapat batu hempedu lah. Batu hempedu. Kenapa wanita lebih berisiko berbanding lelaki, doktor? Ini ada kena-mengena dengan hormon wanita yang kita panggil estrogen. So bila dalam estrogen ni, biasanya dia akan menyebabkan kolesterol dalam badan tu akan tinggi sikit. Jadi secara tak langsung, bila kolesterol tinggi,
dia lagi senang dapat batu hempedu. Batu hempedu lah. Okey. Itu dia. Dan adakah batu hempedu macam mana bentuk? Nanti kita Google gambar, kita sharekan gambar. Macam mana bentuk batu hempedu dan macam mana dia boleh terbentuk, doktor? Adakah kita nak ceritakan tentang punca lah berlakunya batu hempedu ni? Okey, dia terbentuk batu hempedu ni, kita kena faham komposisi hempedu tu sendiri. Hempedu tu dia ada air, ada garam hempedu, ada kolesterol, ada kita panggil pigment dalam tu. So bila campuran-campuran ni dia berada dalam keadaan seimbang, dia tak hasilkan batu. Tapi bila dia jadi terlalu pekat, jadi dia mula bentuk pasir-pasir, lepas tu dia akan cantum-cantum, jadi makin lama jadi batu, dan makin lama makin besar. Mungkin pengalaman doktor sendiri, sekecil-kecil batu dan sebesar-besar batu yang boleh ke tanya macam tu? Boleh lah kot kan? Sekecil-kecil batu macam mana mungkin macam pasir lah. Boleh, pasir tu pasir lah kan, tu biasalah. batu lah. Mungkin sebesar mata pensel yang patah tu kan, contohnya. Contoh Yang kecil je kan. Kecil Ataupun dia boleh jadi sebesar ibu jari tangan, ibu jari kaki, ada macam tu. Besar tu doktor. Besar kan. So, dia boleh memenuhi pundi hempedu tu. Penuh terus. Okey, apa bahayanya batu hempedu ni, doktor? Okey, kalau sebenarnya batu hempedu ni ada kes-kes yang dia ada dalam seseorang tu, tapi dia tak menimbulkan apa-apa masalah. Jadi secara amnya, kalau kita ambil dalam 100 orang penduduk kan, biasanya dalam 10 orang actually ada batu. 10%. 100 orang, 10 orang ni 10% 10 orang ada batu. 1/10 lah. Tapi dalam 10 orang yang ada batu ni, biasanya yang akan ada simptom atau problem seorang je. Dia yang nanti 10%. Jadi apa problem yang kita boleh dapat daripada batu hempedu ni? Yang pertama sekali, sakit lah. Kalau dia mula sakit, biasanya dia ada radang kat kawasan tu. Jadi bila dia ada radang dan sakit, ada demam semua ni, biasanya rawatan untuk yang tu kita nak rawatan kemudian ke? Ataupun macam ni. Satu lagi masalah kalau macam komplikasi. Tadi sakit je. Sakit tanpa ada komplikasi. Jadi bila kita tak rawat yang sakit tu, kita biar lama-lama, dia akan mula ada komplikasi. Komplikasi ni contohnya macam demam yang kuat, sakit yang kuat. Lepas tu kadang-kadang disertai dengan jaundice, kekuningan pada mata, pada kulit kita. Itu contoh-contoh komplikasi lah. Jadi kalau kita biar lagi, kadang-kadang kita dah boleh dapat infection kat situ, sampai dalam rare case yang infection tu dia bengkak terlalu besar sangat sampai boleh pecah. Tapi jarang berlaku lah pecah. Okey. Contoh sekali. Kalau pecah, apa yang akan berlaku, doktor? Kalau pecah bergantung dia, sebab hempedu kita ni dia berada dekat sangat dengan hati. Menempel kat hati tu. Jadi tengok dia pecah kat mana. Kalau dia pecah ke bawah, ke bahagian luar yang bebas tu, kotor kat dalam tu, infection lah ke dalam perut. Tapi kalau dia pecah ke dalam hati contohnya, nanti hati akan ada, kita panggil abscess, kumpulan nanah kat situ. Abscess dan dia sebenarnya kedudukan dia di mana? Di luar hati, di tepi hati, di atas hati. Memang kita bercakap tentang hati tadi. Berhati-hati tu ni. Bawah hati. Bawah hati. Dan tapi kalau pecah, kalau macam ni yang complicated lagi lah, yang lebih teruk lagi, mana dia boleh pecah sampai dalam hati. Kadang ada kes yang macam tu juga, dia pecah dalam hati. Alamak. Okey, dan kejap lagi kita cerita tentang sakit ke sesiapa yang mengalami batu hempedu ni, dan juga sakitnya tu bukan di mana sakitnya tu macam mana rasa dia, doktor? Mungkin kita nak beza-bezakan juga dengan penyakit yang lain. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang kongsi kat Facebook Live ni, katanya tahan sakit je, lambat lagi bulan 3 nanti baru ada pembedahan ataupun consultation dengan pakar katanya. Lepas tu ada juga sahabat kita yang One Files katanya baru je buang hempedu sebab batunya besar, buat endoscopik dekat Hospital Serdang katanya. Nanti kita akan cerita juga tentang rawatan-rawatan
perawatan dan apa jadi kalau batu empedu ni tak dirawat. Ya, kan? okey. Dan untuk sahabat pendengar yang lain, kalau kata ada lagi sebarang perkongsian dan juga pengalaman dan juga soalan berkaitan tentang topik kita pagi ini, batu empedu, anda boleh terus ajukan saja ke Facebook Live kami, cari saja IKIM FM ataupun WhatsApp kami 011290040004. Berehat seketika terus bersama kami di Warna Pagi. IKIM Inspirasi Info Dia. Islami. Dan kita masih lagi bersama untuk kesihatan, bercerita tentang batu empedu. Dr. Syaruniza Mat Syahir, pakar perunding bedah am Hospital Pakar KPJ Rawang bersama kita pagi ini. InsyaAllah. Dan terima kasih juga sahabat kita yang menonton di Facebook Live hari ini. Ada yang tanya macam-macam ni, doktor. Kita nak cerita tentang rasa sakitnya di mana ataupun jenis-jenis dulu, jenis batu. Katanya ada jenis-jenis yang berlainan pada batu untuk batu empedu ni, doktor Betul. Batu empedu ni dia ada banyak jenis. Jadi contohnya dia ada yang batu kolesterol. Okey. Lepas tu ada batu pigment dan batu campuran. Ada campuran Dua-dua antara tu? kolesterol dan pigment ni. okey. Jadi beza dia macam contoh kolesterol ni sebab biasanya kita kolesterol tinggi dalam badan semua kan. Okey. Lepas tu pigment ni mungkin bagi orang yang ada masalah darah. Macam contohnya kita panggil hemolytic anemia, pecah darah merah dia senang pecah. Jadi dia punya pigment tu tinggi dalam darah. Yang tu pun dia boleh dapat batu juga tapi dalam bentuk lain lah. Itu batu pigment. Okey. Lepas tu ada batu yang campuran dia kedua-duanya lah. Maksudnya kalau macam dua-dua tu memang daripada kolesterol dan juga masalah darah yang ni lah, macam apa yang pigment tu Oh, okey. Itu jenis-jenis dia. warna Warna dia Sama kalau je. yang kita tak kolesterol ni nampak kan doktor yang kolesterol ni nampak dia macam kekuningan sikit. Kekuningan Kolesterol. hijau sikit. Ha. Batu kolesterol. Kalau yang pigment ni biasa hitam. Okey. Hitam tu memang ada beza. Okey. Bila Struktur? Struktur dia kalau struktur ni bergantung pada saiz, bergantung pada bilangan. Kalau macam kita ada satu saiz yang besar betul tapi satu je, dia akan bentuk ikut bentuk pundi empedu tu. Bujur punya tu. Penuh lah. Dia macam penuh lah dalam pundi empedu tu. Kalau yang macam batu yang banyak pula, kadang sampai berpuluh-puluh dalam tu. Tapi dia terlalu banyak sangat sampai dia dah penuhkan juga pundi empedu walaupun saiz dia kecil. Jadi bila kita buka tengok, dia macam ikut shape lah. Macam ikut shape dia punya segi-segi tu asalkan dia penuh. Dia rapat-rapat. Masya-Allah. Bersegi-segi Okey. Oh, dia macam tiba-tiba teringat macam buah delima. Ah, Buah delima kan ya, biji dia kan betul. macam fit Sebab dia dalam fit bulat dalam tu. tu. So dia penuh memenuhi ruang buah delima tu lah. Tapi jangan bayangkan lah macam dekat buah apa batu empedu. Tapi itulah yang boleh berlaku dalam pundi empedu yang dipenuhi. Maknanya dia boleh sampai tahap dipenuhi oleh batu-batu dalam tu. Ada dia macam tu. Bila batu tu memenuhi pundi empedu, doktor, maknanya dia dah gagal berfungsi. Adakah boleh kita kata macam tu? Dia dah tak berfungsi macam normal ya. Tapi mungkin dia boleh berfungsi lagi sebab kita punya gallbladder pundi empedu ni dia macam boleh stretchable. Boleh kembang ni kan. Okey. Jadi masih still ada space untuk nak letak empedu sikit. Tapi dah kurang normal lah. Okey. So bila kurang normal tu dia apa antara kesan dia? Okey, bila ada batu dalam empedu ni, satu kalau kita boleh bayangkan bila kita makan lemak, kita nak keluarkan empedu dia akan pump. Pundi empedu ni dia akan pump. Jadi kalau dia pump, tiba-tiba ada batu dalam tu, dia akan rasa sakit. Dia rasa sakit tu. Lepas tu bila dia relax, sakit tu pun hilang. Jadi benda ni akan berlaku terutamanya kalau macam lepas makan lah. Bila kita lepas makan, kita ada rasa sakit sebelah yang saya tunjuk tadi, sebelah kanan, sebelah bawah tu. Biasanya tu sebab kita dah ada batu empedu lah. Okey. Dia masa makan tu immediately doktor, immediately Lepas memang kita makan, kita akan rasa. Sebab Ah. secara fisiologi pun, bila kita makan, bila makanan lalu dalam kita punya perut, lepas tu duodenum, usus kecil tu, dia dah detect dah, okey ada makanan. Jadi dia akan triggerkan pundi empedu ni untuk pump. Jadi it's a normal process. Okey. Macam doktor kata bila makan dah mula rasa sakit dekat belah kanan kat bahagian yang doktor sebut yang tadi kan. Berapa orang kata berapa kerap untuk bila waktu yang sesuai untuk seseorang tu pergi berjumpa doktor dan doktor kesan itu adalah disebabkan daripada batu empedu tu. Doktor. Okey, kalau macam kita kata almost every time kita makan kita rasa sakit, itu memang masa yang patutnya kita dah check lah. Tapi kalau macam kita makan lepas tu kita sakit mungkin sekali and then tak ada sakit dah untuk tahun-tahun, mungkin boleh relax dulu. Itu dulu. Tapi selalu orang keliru antara gastrik dengan empedu ni. Sebabnya sakit dia agak dekat lah.
Kalau gastrik ni lebih ke tengah sikit. Yang pundi batu empedu ni ke kanan sikit. Jadi kadang-kadang bila dia dapat sakit empedu, bila pergi klinik, kalau kita tak check ultrasound ke apa semua, kita akan treat dia sebagai gastrik. Jadi selalu patient akan datang dapat ubat gastrik, sampailah kita buat ultrasound ke, buat scan apa, baru kita nampak ada empedu. Okey. Maknanya kita kena pasti betul-betul sakitnya tu di mana. Ya, betul. Maknanya kalau ke tengah sikit gastritis. Ya, lepas tu ke kanan sikit dan biasanya selepas kita makan tu doktor dia rasa dia macam mana doktor? Mencucuk ataupun rasa senak? Atau satu lagi biasa orang rasa ni pedih ulu hati pula macam mana? Adakah yang sama dengan pedih ulu hati tu biasanya sebab gastritis. Itu sebab gastritis ataupun kadang-kadang dia ada condition kita panggil reflux. Itu kat ulu hati. Itu di tengah Kat tengah lah. Tapi ni batu empedu di sebelah kanan. Masing-masing mungkin kalau dah Google gambar, cari gambar batu empedu, mungkin ada tahu, dah dapat bayangkan macam mana yang Dr. Syahroniza bayangkan tadi tentang dia boleh jadi batu yang terdiri daripada kolesterol ataupun pigmen ataupun campuran antara kedua-dua tadi. Itu pun berpunca daripada apa yang kita makan lah doktor Ada sahabat kita bertanya di Facebook live, ada tak ada level-level atau tahap-tahap dia macam kanser, dan adakah dia boleh dikaitkan dengan kanser juga doktor? Okay, dari segi level macam saya terangkan awal tadi, dia sama ada kita ada symptoms yang sikit yang boleh diabaikan ataupun dia dah ada simptom yang teruk sampai ada komplikasi. Tapi dari segi level, kalau kita nak bandingkan macam kanser, dia tak ada level macam tu, tak adalah. Dan batu empedu ni tak ada kaitan dengan kanser apa semua. Tak ada Okey, baik. Kebiasaannya ini dia macam batu empedu ni untuk seseorang tu, dia melanda seseorang tu disebabkan faktor keturunan juga ke, ataupun dia memang terbuka untuk siapa-siapa saja ada potensi untuk terkena batu empedu ni doktor? Dari segi keturunan secara langsung tak ada. Tapi sebab kita ada satu condition kita panggil familial hypercholesterolemia, maknanya dari segi keturunan kita dapat tinggi kolesterol semua tu. Jadi secara tak langsung boleh ada segi keluarga. Tapi kalau directly orang kata sebab batu tu family ada batu, kita ada batu, tak adalah. Okey. Ada tak kes yang melibatkan kanak-kanak yang terkena batu empedu ni? Azwan bertanya bertalu-talu doktor macam tenang je jawab. Setakat ni kanak-kanak. Kanak-kanak tak ada. Sebab dia ambil masa nak bentuk batu ni, dia bukan macam contohnya macam appendix dah memang ada situ kan. Batu ni dia perlu masa nak pembentukan dia semua. Jadi kanak-kanak saya tak adalah. Okey, baik. Kita nak tengok juga gambar dah doktor. Kalau mungkin sahabat-sahabat kita yang menonton di Facebook ni, kalau sekarang ni ting ini hilang frekuensi tu. Tak apa, aku tutup kejap frekuensi tu. Sebab ini macam mana ni, macam kira ni penuh doktor batu ni. Ini yang macam kita sebut apa, buah delima tadi tu. Kan dia memenuhi, dia terlalu penuh dah. Pundi empedu tu. Dia akan ikut shape tu untuk dia padat kan. Dia boleh jadi lebih padat lagi. Kalau macam gambar dekat Facebook Live ni pun, dia batu empedu jenis kolesterol ke, ataupun kalau ikut warna dia tu doktor, ataupun yang campuran? Ini jenis macam kolesterol. Campuran juga lah. Campuran. Ya. Mai kita tengok yang lagi satu. Ada lagi ni bukan nak gelak apa pun serius tapi tadi ni bukan gambar lah. Kalau ini lebih pada penuh pula video ni. Sorry doktor. Ini kolesterol. Ini kolesterol warna dia kan, warna dia macam kuning, hijau kan. Itu kolesterol. Dan saiznya dia boleh berbeza ikut individu. Ada orang dia mungkin sikit dan ada orang dia penuh lah Dan sakit pun tadi kita dah kongsikan macam mana rasa dia, dan kita nak membezakan lah doktor apa rasa sakitnya tu supaya kita dapat membezakan, supaya tak adalah dapat ubat gastrik aja setiap masa Sebab tu penting kenapa kita kena kenal betul-betul. Dan kejap lagi kita akan cerita tentang rawatannya. Mungkin ada orang bila kita google tadi tu, kita jumpa juga ada yang kata boleh rawat tanpa pembedahan. Adakah ubatan-ubatan tertentu ataupun memang kena bedah kalau sesiapa yang mengalami batu empedu ni doktor? Kejap lagi kita akan kongsikan insya-Allah Dan kalau tak dirawat
apa pula komplikasinya nanti? Ya, betul. Dan juga untuk anda semua, lakukan tugas anda. Kalau katakan ada sebarang persoalan, kita akan raikan soalan-soalan daripada sahabat pendengar kita di Facebook IKIM FM. Jangan lupa untuk sharekan video ini, dan juga di WhatsApp kami 011290040004. Pastinya Dr. Syaruniza Mat Syahir dari KPJ Rawang akan sama-sama memberi pencerahan tentang topik kita pagi ini, batu hempedu. Boleh punya sebutan tu. Macam melontar betul bunyi dia. Apa-apa, kita kembali terus setia bersama kami. Johor Bahru, jangan lupa dah sampai dekat sana, terus saja tukar frekuensi 106.2 FM dan kembali berteman kami dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Kita masih lagi bercerita tentang batu hempedu untuk soal kesihatan kita pagi ini. Dr. Syaruniza Mat Syahir dari Hospital Pakar KPJ Rawang bersama kita pagi ini. Dia kata kawan doktor, ada yang panggil Dr. On. Dr. On? Dah kan Kata pula nama asrama. Okey doktor, terima kasih sebab bersama kita hari ini. Kita sambung. Biasanya bab ataupun pusingan ketiga ni kita akan cerita tentang rawatan, pembedahan dan yang berkaitan dengannya. Cuma tadi bila kita off air, kita ada juga cerita tentang selain daripada batu-batu ni berkumpul di dalam pundi hempedu dan menyebabkan kesukaran untuk hempedu disalurkan untuk pemprosesan lemak dan sebagainya, dia juga boleh, batu ni boleh terkeluar Sangkut. dan sangkut dia salur. Dah apa jadi macam tu? Okey, tu keadaan komplikasi daripada batu hempedu lah. Jadi kalau kita cakap pasal batu hempedu tadi, sakit sebelah kanan macam tu kan. Tapi kalau bergantung pada saiz hempedu ni, kadang-kadang dia boleh keluar sebab salur hempedu tu sendiri, dia saiz dia lebih kurang dalam 6 ke 7 mm. Jadi kalau kita bayangkan batu yang kita ada 4 ke 5 mm, dia boleh keluar. Dia boleh keluar dan laluan tu akan sambung terus ke usus dan keluar dengan najis lah. Tapi dalam kes-kes tertentu, dia keluar dan dia tak keluar ke usus, dia sangkut dalam salur hempedu tu. Jadi kalau jadi macam tu, sebelum kita buat pembedahan untuk batu hempedu, pundi hempedu semua tu, salur tu kita kena clearkan dulu. Jadi macam mana nak clearkan salur ni? Kebiasaannya kita akan buat satu prosedur kita panggil ERCP. ERCP ni endoscopic retrograde cholangio pancreaticogram lah. Maknanya basically apa yang kita buat, kita masuk skop melalui mulut, lepas tu kita akan masuk ke salur hempedu. Kita akan kenal pasti batu tu dan kita akan tarik keluar. Maknanya menerusi endoscopik tadi kita boleh tarik keluar batu yang tersangkut dekat salur hempedu tu betul. Boleh betul Boleh. Dan lepas clear dalam salur, baru kita akan buat pembedahan untuk buang yang kat dalam pundi. Dan pada tahap manakah kita perlukan pembedahan untuk membuang pundi hempedu? Biasanya kalau macam symptoms yang sakit tadi tu terlalu kerap, itu salah satu indikasi lah untuk kita buang. Ataupun kalau macam dia komplikasi yang satu lagi, dia rada radang. Pundi hempedu yang ada batu tu, tiba-tiba dia ada radang. Radang ni maknanya dia dah mula merah, bengkak dalam tu, dan sakit dia akan berterusan. Dia bukan setakat datang hilang, kejap tak ada. Berterusan sakit. Jadi bila dah mula ada komplikasi macam radang ni, masa tu pun kita dah masa yang sesuai untuk kita buat operation lah. Tapi kita bukan terus buat masa tu. Biasanya kita kena bagi redakan dulu radang tu, sertakan dulu dengan antibiotik, subatan sakit semua. Lepas tu bila dah reda tu, baru kita buat operation. Operasi ni ialah operasi membuang pundi hempedu. Betul. Buang pundi. So maknanya lepas tu dia tidak berfungsi lagi. Maknanya kalau seseorang yang tak ada pundi hempedu, doktor, adakah dia akan jadi normal? Apa akan jadi lepas tu? Kita tengok balik fungsi dia tadi kan. Fungsi dia cuma menyimpan hempedu saja. Jadi maknanya kalau kita buang, hempedu kita masih ada. Daripada hati masih dihasilkan hempedu, tapi dia tak ada dalam jumlah yang banyak yang boleh pump sekali keluar banyak. Jadi bila dia keluar sikit-sikit macam ni, bila kita makan lemak, masih boleh hadam. Tapi kalau kita makan lemak terlalu banyak, tak semua boleh dihadamkan. Jadi lemak yang tak hadam ni akan masuk dalam darah usus kita. Jadi kita akan rasa macam orang panggil sebu tu. Rasa tak selesa. Dia ada lemak dalam tu lah. Tapi tak adalah macam orang kata OKU terus tak adalah. Tak adalah. Fungsinya berkurangan lah untuk memproses lemak lah. Maknanya lemak tu akan turun dan akan keluarlah balik aja dalam najis lah. Okey. Begitu ceritanya. Dan ada soalan ni doktor, daripada sahabat pendengar kita di WhatsApp ni. Katanya dia ada buat scan beberapa bulan lalu dan doktor ada bagi tahu yang dia ada sebiji batu dalam hempedu, tapi saiz dia sangat kecil, 0.5 mm. Jadi soalan dia, adakah batu itu akan membesar kalau tak dibuang?
Kalau kita tanya boleh ke tak, memang boleh membesar. Okey. Tapi tak semestinya dia akan membesar. Jadi kita first kali kita tengok dia buat ultrasound tu sebab apa? Sebab sakit ke ataupun kadang-kadang kita panggil incidental finding. Okey. Dia pergi check sebab benda lain, dia terjumpa batu empedu 5mm tu kan. Jadi kalau macam dia sebab sakit, dia kena monitor lah. Walaupun kita tak perlu buat apa-apa buat masa ni, mungkin dia akan check balik dalam 6 bulan ke, buat ultrasound balik, tengok macam mana. Sebab takut dia terkeluar ataupun tersumbat di saluran. Takut makin besar ke kan. Makin besar dan sebagainya. Itu kemudian kita ketahui progress saiz batu dalam empedu tu lah doktor. Dan bila masa agaknya seseorang tu perlu tahu yang dia kena jumpa doktor? Biasanya kalau macam kita dah mula sakit, kita biasanya dia jumpa doktor akan kita diagnose kata gastritis contohnya. Tapi kalau makan ubat gastritis tu tak reda-reda, dia kena check lah. Kita kena check benda lain. Batu empedu. Jadi kita nak tahu batu empedu ni ada tak ada, kita kena buat ujian macam ultrasound, CT scan, macam tu lah, baru kita tahu kesan batu tu kat apa status dan sebagainya lah doktor. Dan prosedur pembedahan adalah laparoscopik kan. Oh, tak ada belah-belah lah sekarang dia tepuk sikit lubang. Betul, dia buat boleh keluarkan kita buat 3 atau 4 lubang tu pada keadaan kita guna tu. Lepas tu kita keluarkan semua pundi, batu, semua keluar melalui lubang tu je. Operation semua melalui situ. Ada potensi tak doktor kalau macam perkara yang sama berulang? Maksudnya jadi balik ke batu empedu tu. Kalau kita dah buang. Dah buang. Kalau kita dah buang, biasanya tak jadi balik sebab kita perlukan pundi kan. Tapi ada kes-kes yang batu tu tak jadi dalam pundi, dia jadi dalam salur. Ini sangat-sangat jarang lah. Kurang daripada 1% yang jadi kes-kes macam ni. Tapi maknanya kalau kita dah buang tu, tiba-tiba kita perasan kuning balik, kita kena check lah. Jangan kita rasa macam aku dah buang, tak perlu check apa-apa. Tak Okay, kena sentiasa check juga. Macam Kak Wan ataupun Puan Wan Fazidah katanya yang tadi dia buat pembedahan untuk buang pundi empedu ni, katanya saya sekarang tak boleh makan pedas dah, dan juga tak boleh makan yang berminyak. Kadang tu rasa macam tak hadam, ataupun mungkin yang rasa sebu yang doktor sebut tadi tu kan. Adakah itu normal doktor? Itu normal. Sebab tu bila lepas orang tu menjalani pembedahan pembuangan empedu, pundi empedu, biasanya kita nasihatkan dia memang kena kurangkan makanan berlemak. Kurangkan makanan berlemak. Yang dari segi pedas tu kemungkinan dia pun ada gastritis dalam masa yang sama. Jadi kita nasihatkan untuk kurangkan pedas lah. Tapi kalau betul-betul kita cakap pasal pembuangan empedu, lemak yang penting kita kurangkan. Okey. Dan tadi bila doktor sebut tentang salur empedu tadi, apa tadi sama-sama kita bincang, salur empedu, pundi empedu dan juga salur pankreas. Dia adalah dua salur yang berbeza dan akan bertemu. Ya, betul. Dia mencari satu persimpangan sebelum masuk ke usus. Masuk ke usus, dia jalan sama-sama masuk. Dia jalan sama-sama. Mari, itulah. Cuma fungsinya berbeza. Dan itu satulah antara pundi empedu dan juga pankreas tadi tu. Ada juga yang bertanya doktor tentang bagaimana pula nak membezakan batu empedu dan batu karang. Okey. Itu satu lagi benda yang kita kena clearkan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut batu empedu, pesakit dia bayangkan dia ada batu karang. Batu karang kan batu karang ni sebenarnya batu yang kat dalam buah pinggang kita kan. Jadi dari segi kedudukan dia pun sebenarnya berbeza. Kalau batu karang ni sakit dia lebih kepada macam bawah sikit kat belakang. Kat bawah belakang sampai ke tempat hari-hari lah. Lepas tu dari segi bentuk semua pun berbeza. Dari segi symptoms, kedudukan sakit tadi berbeza. Lepas tu daripada komplikasi-komplikasi pun berbeza. Jadi bila kita sebut batu, kena clear kan, dia batu karang ke, which is kidney stone, ataupun batu empedu, gallstone. Dan dari salur tu, kalau batu karang dia akan keluar melalui pundi kencing, salur kencing. Kalau batu empedu melalui usus lah. Dia akan keluar kat usus. Okey. Sebab ada yang terconfuse kat situ kan. Ya, betul. Dan itu juga menjawab persoalan Puan Nur yang tanya dekat WhatsApp ni. Macam dia kata ada denyut pada area-area kiri, petanda sakit
sakit apa? Buah pinggang confirm clear dari batu karang. Soalan dia tadilah. Okey. Dan seterusnya ada juga beberapa lagi soalan. Ada juga yang tanya, boleh tak doktor sharekan tip pemakanan kalau katakan mereka yang ada batu hempedu ni? Ini kejap lagi lah. Ya. Macam mana nak mencegah dan juga mungkin tips pemakanan ni kena dengar betul-betul ni. Dan ada juga orang kata, doktor, dia kata batu hempedu ni boleh dirawat ataupun dibuang ataupun dididilah tanpa pembedahan. Mungkin dia takut pembedahan atau sebagainya. Adakah benar kenyataan tersebut? Kita akan jawab kejap lagi, doktor. Mungkin untuk menjelaskan dan memberi pencerahan berkaitan dengan batu hempedu. Ya, betul. Pastinya untuk slot kesihatan kita pagi ini, dan untuk anda semua terus saja setia bersama kami hanya di Warna Pagi Inspirasi. Pas lagi mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama Kampian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk slot kesihatan kita pagi ini, bercerita tentang batu hempedu. Dr. Sharuniza dari Hospital Pakar KPG Rawang bersama kita. Dan tadi kita dah duduk kiranya dalam OTA kejap. Tanya doktor macam-macam. Laparoskopik, endoskopik dan sebagainya, semua prosedur tu kita dah lalui. Sekarang kita keluar kejap, pergi farmasi. Farmasi pula. Ubat nak ambil ubat, nak tanya tentang langkah pencegahan. Cuma satu, doktor, ada juga yang mewar-warkan dan mempromosikan pembedahan ataupun rawatan tanpa ubat untuk batu hempedu. Adakah benar? Okey, setengah-setengah batu hempedu ni dia macam boleh kita gunakan satu bile salt. Ada ubat dalam bentuk bile salt ni. Bila kita makan, dia akan kecutkan sikit batu hempedu. Memang ada. Tapi kebiasaannya tu dia akan jadi balik. Dia temporary je. Jadi kebiasaannya kalau macam ada pesakit yang tanya saya, boleh tak kalau makan ubat, saya tak sarankan. Saya tak sarankan untuk ubat. Biasanya kalau macam dia tak nak pembedahan, kita buat observe dulu, wait and see. Maknanya kadang-kadang batu kalau yang kecil tu, macam saya cakap tadi, dia memang boleh keluar sendiri. Jadi kalau tak heranlah kalau macam dia hari ni dia datang buat ultrasound, ada batu, lepas tu dia makanlah apa segala petua apa semua, dia datang balik nanti tak ada batu tu. Tak ada, tak jumpa. Memang boleh jadi dia keluar sendiri. Jadi tapi kalau dah besar sangat, biasanya memang tak boleh keluar sendiri kan. Jadi kalau yang besar sangat tu memang kita nasihatkan untuk buat pembedahan. Itu pun ada yang macam still insist tak nak buat pembedahan. Dia akan cari juga cuba, alternatif. dia akan cuba cara macam-macam lah. Saya pun ada pengalaman macam tu. Dia pesakit tu dah banyak kali datang sakit, kita nasihatkan tak nak kan. Jadi dia akan pergi cari alternatif medicine semua ni. Macam contohnya rawat pembedahan, apa dia panggil, pembedahan batin ke apa semua kan. Nanti dia orang akan datang, dia orang minta saya buat ultrasound balik lah. Atau buat hospital datang sebab tak jadi kan yang dibuat kat luar tu. Biasanya kalau kita buat memang ada lagi lah. Tapi ada juga yang kes yang dia dah yakin betul dia punya batu keluar, dia datang bawa tunjuk batu kat saya. Jadi kalau yang kes macam tu, saya tengok batu ni, saya kenal batu hempedu ke batu jalan kan. Tapi saya tak sampai hati, kita nak cakap tak boleh lah kan, sakit. Cuma kita buatlah ultrasound balik. Nanti dia akan tengok ultrasound, dia kata ada lagi. Okeylah, tak apalah doktor, kita operate lah. Sebab kita pun bukanlah kata nak suruh operate sangat, tidak doktor kan, tapi sebab kita sendiri boleh tahu yang batu jalan serius lah. Dia macam tu ada. Maknanya jangan sampai tertipu lah dengan apa-apa. Kena jagalah. Kita boleh usaha. Kita boleh usaha, tapi at the same time kalau memang perlu juga, kita jangan lari lah. Kalau perlu buat, kita buat je. Kita elok kita buat masa kita tak ada komplikasi, kita tak ada radang, kita tak ada jaundice semua kan. Sebab bila kita dah ada komplikasi macam radang semua ni, pembedahan kita tu akan jadi lagi rumit. Jadi kalau dah pembedahan yang rumit ni, kadang-kadang kita tak boleh buat laparoskopik. Kita kena buka macam biasa. Jadi bila buka macam biasa ni, penyembuhan dia lambat, sakit dia lagi lama. Jadi kalau boleh kita nak elakkan tu. Ada juga anda kata mungkin ada antara ibu-ibu atau ayah kita mungkin atas faktor usia dan juga mungkin sebab mungkin panik ke ataupun takut doktor. Dia kata tak nak pembedahan, dia tahankan dulu dan dia kata tak apa, saya jaga pemakanan. Adakah itu berkesan untuk sekurang-kurangnya? Adakah batu yang dah ada dalam batu hempedu tu, hempedu tu mungkin boleh pecah ke ataupun boleh mengecil ke kalau kita jaga pemakanan doktor? Dia mengecil atau pecah tu tak. Tapi mungkin dia tak jadi makin besar lah. Dan mungkin dia tak ada komplikasi macam radang, infection semua. Jadi macam mana pemakanan dia tu, dia tak ada spesifik. Dia lebih kepada pemakanan yang sihat. Kita kurangkan lemak, kita banyakkan makan fibers,
kita minum air yang secukupnya. Jadi bila kita amalkan pemakanan yang sihat ni, komposisi empedu kita tu tak terlalu pekat. Jadi dia bila tak terlalu pekat, dia senang keluar, mengalir macam biasa. Jadi apa yang dah ada tu dah ada lah. Tapi dia tak adalah makin besar ke apa semua. Dan kalau yang kecil-kecil tu macam kita cakap tadi, kadang-kadang dia boleh keluar sendiri. Jadi yang penting makanan kita lah. Pemakanan yang sihat ni kadang-kadang bukan untuk empedu je kan, untuk banyak benda kan. Jadi kalau kita jaga tu, insyaAllah banyaklah manfaatnya. Apa bentuk-bentuk dan jenis-jenis pemakanan tu kejap lagi doktor akan sentuh. Cuma dari faktor usia pula, doktor, kalau jumpa doktor minta nasihat untuk pembedahan, mungkin bagaimana pula nasihat doktor untuk faktor usia? Sebab ada yang bertanya macam mana untuk warga emas yang usianya 84 tahun, boleh ke undergo operation? Kalau kata indikasi untuk operation tu tak terlalu kuat, contohnya dia sakit sekali-sekala dan umur dia dah lanjut, biasanya kita tak akan ambil risiko untuk pembedahan lah. Mungkin kita nasihatkan makan ubat dan sakit sekali-sekala, ataupun minum air banyak, macam makanan seimbang tadi kan. Tapi kalau dia dah sampai ke peringkat komplikasi yang memerlukan juga pembedahan, jadi memang kita tak ada pilihan, umur 84 pun kena buat pembedahan lah. Kalau itu yang terbaik. Tapi tak ada risiko lah untuk walaupun usia itu adalah bila kita dah lanjut usia ni, risiko pembedahan ni bukan spesifik untuk apa-apa pembedahan. Apa-apa pembedahan pun memang akan ada risiko, sebab dari segi abuse contohnya, kita perlu tidurkan pesakit, kita perlu ambil alih fungsi paru-paru, fungsi jantung. Jadi kita tak tahu situasi jantung dia pada umur 84 macam mana. Jadi risiko-risiko lain tu yang menyebabkan dia bahaya bila buat pembedahan. Okey. Baik, sekarang mungkin kita nak tanya doktor tips pemakanan yang sesuai untuk mereka, bagi pertama sekali nak mengelakkan daripada kok macam boleh datangnya batu empedu ni, dan kedua ketika mereka yang ada batu empedu ni, apa tips makanan doktor yang doktor boleh cadangkan? Okey, kalau kita nak elak ni, kita bila kita makan tu, yang penting sekali seimbang. Seimbang ni kalau kita tengokkan kita punya piramid makanan ni, kita kena ada macam serat, kita kena ada macam protein, karbohidrat semua. Lepas tu lemak, kat bawah sekali lemak kan. Jadi lemak ni patutnya yang paling sikit lah kita ambil. Jadi kalau kita ambil goreng banyak sangat, lepas tu ambil all those oily food semua, jadi kita akan meningkatkan kita punya kandungan kolesterol, kita akan meninggikan risiko kita untuk dapat batu empedu. Jadi kita kena kurangkan lemak. Lepas tu yang macam sama, kalau kita selalu kekeringan, jadi kita punya empedu ni akan terlalu pekat. Kekeringan maksud doktor? Kekeringan, kita kurang air. Kita mungkin kerja di tempat yang sejuk, panas kan, contohnya panas, peluh selalu kan. Jadi kita dehydrated, dehidrasi. Jadi kita tak minum cukup air, kita akan dapat risiko tu lah. Jadi yang lain macam contohnya gula. Kalau kita makan gula berlebihan, kita akan meningkatkan risiko kita untuk dapat kencing manis kan. Tapi dalam masa yang sama, dia ada sedikit faktor untuk meningkatkan batu empedu juga. Jadi gula pun kita kena kurangkan. Tadi ingat tak yang laluan persimpangan pankreas dan empedu? Dia ada saling kait jugalah, gula, pengambilan gula, pemakanan tu memang sangat penting lah. Dan air pun ya juga doktor Air kena minum air banyak ya. Dan tadi untuk mencegah lah. Dan macam mana pula kalau termasuk ibu kita pun bertanya ni, Wan Fazidah bertanya, apa tips makanan pula bagi sahabat-sahabat kita yang tiada pundi empedu? Macam Puan Muhaini pun kata, dulu kes saya ni dulu buat open surgery sebab dah keradangan. Jadi masa kena attack tu sakit sangat, sebab macam doktor sebut tadi, dia berpanjangan doktor bila ada keradangan berterusan dan sekarang dah 20 tahun tak ada empedu. Jadi bagi mereka yang tak ada pundi empedu, apa cadangan pemakanan yang baik doktor? Nasihat saya yang tak ada pundi empedu ni, kena kurangkan lemak dalam dia punya diet. Kalau bila kita kurangkan lemak ni, apa-apa lemak yang kita makan sikit-sikit tu masih boleh dihadamkan oleh empedu kita yang daripada hati, masih boleh dihadamkan. Jadi dia tak akan mengganggu kita punya abdomen lah, kita punya perut tak ada sakit apa-apa. So kebiasaannya pesakit yang dah buat pembedahan kolesektomi atau pembuangan empedu ni, pundi empedu, bila dia datang tu, bila saya tanya dia macam mana makan, kata makan macam biasa doktor. Kata tak ada sakit, tak ada pun. Okeylah, alhamdulillah lah. Maknanya mungkin empedu yang dihasilkan kat hati tu masih mampu untuk hadamkan lemak-lemak tu lah. Masih berfungsi, boleh berfungsi cukup lah.
Cukup lah. Tapi nasihat saya itulah, kurangkan makanan berlemak lah bila dah kena buang empedu ni. Okey, rasanya itu untuk semua jugalah yang untuk jaga pemakanan Dan sebelum kita kongsikan nasihat dulu doktor untuk kesimpulan kita lah. Macam sahabat kita Rohani Yatim dia kongsi, saya baru buang empedu November lalu sebab dah menjadi keradangan juga. Lepas tu empedu penuh dengan batu. Siap kira ada 18 biji. Ada besar, ada kecil. Sakitnya Puan Rohani ni katanya 10 tahun rasanya. Dan hanya tahun lalu yang sebab tahun lepas kerap sangat berlaku, jadi doktor nasihatkan supaya terus buang empedu tersebut. Masa doktor bedah, doktor ada kira ke berapa banyak batu yang ada dalam empedu tu doktor? Kalau banyak sangat biasanya saya tak kira lah. Sorry lah doktor Tapi bertanya lah sebab batu tu biasa kita bagi kat pesakit lah kan. Jadi, bagi balik. batu kita tak ambil lah. Biasa kita empedu tu kita ambil untuk check. Okey. Tapi batu tu biasa kita pulang kat pesakit. Macam-macam lah, ada yang simpan. Macam batu karang. Batu karang kan kadang-kadang ada doktor dia memang bagi ni macam simpan untuk ingatan ni. Okey. Tapi tak kira lah doktor Tak kira. Okey doktor. Akhir ni minta maaf, bukan nak buat lawak buat apa, sebab kita nak tanya orang yang berpengalaman dalam bidang ni. Jadi mungkin apa nasihat doktor dan kesimpulan kita lah untuk perbincangan kita hari ni tentang batu empedu doktor. Okey, sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini, yang pertama sekali saya nasihatkan, kalau ada symptoms, jangan just assume. Jangan orang kata kita teka-teka saja. Agak-agak ni gastrik, makan ubat gastrik saja kan. Cuba dapatkan rawatan betul-betul, buat kurang-kurangnya buat ultrasound, check juga ada ke tak ada batu. Kalau tak ada, then okey lah, kita boleh fokus kat kita punya gastrik. Okay, itu satu. Jadi dapatkan rawatan awal untuk kita nak check. Lepas tu bila dah ada confirm ada batu ni, doktor akan nasihatkan yang mana yang perlukan pembedahan, yang mana yang tak perlukan pembedahan. Jadi kalau macam yang doktor nasihatkan perlukan pembedahan tu, kebiasaannya itu adalah keadaan di mana doktor tu rasa memang perlulah. Jadi kalau macam tu, kalau kita lengah-lengah kan kita akan dapat radang, contohnya radang yang berkali-kali yang sembuh dengan antibiotik kan, tapi kesan dia kat dalam tu dia dah berparut, dah melekat semua. Jadi kalau kita tangguh-tangguhkan pembedahan yang macam ni, pembedahan kita akan jadi terlalu sukar. Risiko untuk kita terpaksa buat operation open surgery besar. Jadi kita nak elakkan tu. Dan mungkin kita takut merebak pula ke tempat lain dan sebagainya doktor. Lepas tu dari segi pemakanan macam kita bincang tadi lah, kurangkan lemak. Siapa-siapa yang suka makan sup gearbox tu, berpada-pada lah ya. Dia punya menu disebut banyak lemak tu. Kalau nak buat check doktor, apa check yang sesuai, pemeriksaan yang sesuai untuk peringkat awal pengesahan ni? Kalau kita pergi hospital, kita akan suspek ada batu empedu ni, doktor akan check semua kolesterol, fungsi hati semua. Lepas tu dia akan buat imaging ni macam saya cakap, ultrasound ataupun CT scan. Lepas tu kalau macam kita suspek, tapi kita contohnya kita suspek ada tersumbat tapi tak nampak batu tu, kita kena buat ERCP tadi kan, ERCP yang masuk skop. Tapi sebelum buat ERCP, kadang-kadang kalau kita tak nak skop tu, kita boleh buat MRCP. MRCP ni macam MRI tapi dia fokus bahagian empedu. Tapi kekurangan dia, kalau kita nampak empedu, kita setakat nampak je lah, tak boleh buat apa-apa. Yang ERCP tadi, kalau kita nampak, kita boleh tarik keluar terus. Sebab dah kat dalam tu. Kat dalam betul. Baik, insya-Allah itu dia pencerahan yang sangat bermanfaat untuk kita semua mengetahui tentang batu empedu. Kita ni bukan sekadar kena kenal ubat kita, kena kenal sakit juga doktor macam mana supaya kita tak terkeliru dan tak tersalah ubat dan tak tersalah langkah untuk mencari pencegahan apatah lagi rawatan. Hari ini tentang batu empedu. Betul, dan untuk anda semua pun kena pastikan jaga pemakanan sebaik-baiknya, okey. Dan untuk pagi ini terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Syahroniza Mat Syahir, pakar perunding bedah-am dari Hospital Pakar KPJ Rawang, atas pencerahan untuk topik kita pagi ini. Kita harapkan masyarakat di luar sana pun lebih cakna tentang isu ni agar dapat menjaga kesihatan kita ya. Terima kasih juga Cik Elmi dan juga Hospital Pakar KPJ Rawang yang membawakan pakar-pakar kita. Nanti harap dapat dimanfaatkan bersama. Boleh tonton kembali Facebook video kita di Facebook IKIM FM. Ya betul. Kena kita apa, Cik Elmi pun nak nyanyi ya. Tak ada okey. Kita tak nak pasang lagu ni. Kita nak minta Cik Elmi nyanyi live. Terima kasih banyak doktor ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, itu dia perkongsian kita untuk hari ini, segmen kesihatan. Kau pandai-pandai tu orang menyanyi Aduh, hai, apa pun itu dia.